Selamat datang dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam subjek Pendidikan Moral, Tingkatan 3, unit yang ke-8, Bumi Hijau, Bumi Kita. Baiklah murid-murid, untuk topik kali ini, murid akan dapat belajar tentang yang pertama, amalan 5R bagi pengekalan bumi hijau. Yang kedua, amalan kepentingan amalan 5R bagi pengekalan amalan bumi hijau. Yang ketiga, idea inovatif bagi meningkatkan amalan 5R bagi pengekalan bumi hijau. Yang keempat, kesan amalan 5R bagi pengekalan bumi hijau. Yang kelima, perasaan apabila mengamalkan amalan 5R bagi pengekalan bumi hijau. Dan yang terakhir, amalan 5R bagi pengekalan bumi hijau dalam kehidupan harian. Cadangan nilai untuk topik kali ini adalah yang pertama, nilai kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, nilai baik hati. Yang ketiga, nilai hemah tinggi. Yang keempat, nilai kasih sayang. Dan yang kelima, nilai berterima kasih. Baiklah murid-murid, boleh rujuk buku teks muka surat 116. Okey, kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan 5R tu. Okey, tengok pada konsep dahulu. Bumi hijau merupakan satu usaha yang memastikan bumi kita selamat daripada kemusnahan. Bagi memastikan pengekalan bumi hijau, reduce iaitu kurangkan, reuse iaitu guna semula, recycle iaitu kitar semula, rethink iaitu fikir semula, dan repair iaitu baiki patut menjadi amalan dalam kehidupan harian masyarakat. Ini yang dikatakan sebagai 5R. Mengikut dasar pengurusan sisa pepejal negara, amalan konsep 3R iaitu reduce, kurangkan, reuse, guna semula, dan recycle, kitar semula adalah untuk mengurangkan penjanaan sisa. Dan amalannya adalah seperti di bawah. Kita tengok satu persatu. Yang pertama kita akan tengok reduce iaitu kurangkan. Mengurangkan penggunaan barangan yang tidak boleh dilupuskan. Contohnya, mengurangkan penggunaan barangan yang sukar dilupuskan seperti plastik dan polistirena bagi mengurangkan pencemaran alam. Maksudnya, barang-barang yang berasaskan plastik merupakan barangan yang susah ataupun yang sukar untuk dan tidak boleh dilupuskan. Oleh itu, kita bertanggungjawab untuk mengurangkan penggunaan barangan berasaskan plastik. Okey, seterusnya kita ada reuse iaitu guna semula. Menggunakan semula sesuatu barangan, bahan atau produk. Contohnya, penggunaan beg mesra alam dapat mengelakkan penggunaan beg plastik yang mengandungi bahan kimia dan sukar dilupuskan. Okey, jadi kalau kita nak pergi beli barangan di kedai ataupun di supermarket, bolehlah kita membawa beg guna semula supaya kita dapat mengurangkan penggunaan beg plastik tadi tu. Okey, yang ketiga adalah recycle iaitu kitar semula. Mengitar semula barangan yang telah digunakan untuk dijadikan barangan lain yang boleh digunakan semula. Contoh dibagi dekat situ. Kertas yang dikitar semula boleh mengurangkan penebangan pokok serta mengekalkan kehijauan bumi. Okey, contohnya kertas yang awak dah print, muka surat belakang dia masih kosong dan sekiranya kertas itu tidak lagi digunakan, jadi kita tak boleh ataupun kita tak perlulah nak buang. Jimatkan penggunaan kertas dengan kita guna semula kertas tersebut untuk digunakan pada perkara-perkara yang lain. Mungkin nak buat conteng, nak buat kira-kira, boleh digunakan sebagai kertas recycle. Okey, seterusnya rethink iaitu fikir semula, dan repair, baiki pula digunakan pada peringkat global bagi pengekalan bumi hijau. Okey, kalau tadi dah 3R, so yang ini kita akan masuk kepada 2R
yang selebihnya. Okey, rethink iaitu fikir semula, berfikir dahulu sebelum menggunakan atau membuang sesuatu barangan. Contohnya, telefon bimbit mengandungi komponen elektronik seperti plumbum, kadmium dan merkuri yang tidak boleh diurai secara semula jadi. Hal ini akan memberikan kesan buruk kepada bumi ataupun kepada alam sekitar dan pengekalan bumi hijau. Okey. So, itu adalah rethink. Kita fikir semulalah nak membuang barang-barang yang tidak boleh diurai secara semula jadi. Okey, seterusnya kita ada repair, iaitu membaiki kerosakan barangan untuk mengelakkan pembelian barangan baharu. Contoh dekat situ, membaiki kipas, mesin basuh dan televisyen yang rosak akan dapat mengurangkan pembuangan sisa pepejal baharu di tapak pelupusan. Maksudnya dekat sini, selagi barang-barang awak boleh dibaiki, so tidak perlulah kita membazir dengan membeli barangan yang baru. Okey, barang-barang elektrik masih boleh dibaiki. Okey, info dekat bawah tu, Dasar Pengurusan Sisa Pepejal Negara DPSPN menetapkan matlamat untuk melaksanakan pengurusan sisa pepejal berdasarkan waste management hierarchy yang memberikan keutamaan kepada pengurangan sisa melalui reduce, reuse, recycle, iaitu 3R, rawatan perantaraan dan pelupusan akhir. Semua pihak perlu memainkan peranan yang lebih proaktif dalam memastikan amalan ini menjadi rutin dalam urusan kehidupan. Hal ini penting bagi memastikan bumi kita terus kekal hijau. Banyak kepentingannya apabila setiap pihak menekankan amalan reduce, reuse, recycle, rethink dan repair dalam kehidupan. Okey, kita tengok kepentingan amalan bumi hijau. Yang pertama, dapat menjimatkan kos sumber dan tenaga, di mana kerja-kerja pelupusan memerlukan kos yang sangat besar. Selain penggunaan sumber manusia, penggunaan tenaga elektrik untuk pelupusan dapat dijimatkan. So, bila tenaga manusia dikurangkan, penggunaan elektrik dikurangkan, kos pun akan berkurang. Okey, mengital semula kertas secara maksimum dapat mengurangkan penebangan pokok. Sebab itulah kita dinasihatkan untuk mengguna semula kertas-kertas yang masih boleh digunakan. Okey, tidak perlu membuang. So, kita dapat kurangkan penebangan pokok, di mana penebangan pokok ni dilakukan untuk menghasilkan kertas-kertas baharu. Okey, kepentingan kedua, mengurangkan pencemaran. Okey, dapat mengurangkan penghasilan air larut resap dan pelepasan gas metana. Seterusnya, mengelakkan pencemaran udara yang boleh membahayakan kesihatan. Seterusnya, melepaskan gas karbon dioksida yang berbahaya kepada alam sekitar. Okey, ini adalah hasil daripada sektor perindustrian lah. Jadi apabila amalan bumi hijau dilaksanakan ataupun diamalkan, okey, kita sekaligus dapat mengurangkan pencemaran. Okey, yang ketiga, kita dapat meningkatkan jangka hayat tapak pelupusan. Okey, jangka hayat yang panjang untuk tapak pelupusan mengurangkan penggunaan ruang baharu. Tapak baharu yang terpaksa dibuka boleh menceroboh ruang hidup manusia. Cuba bayangkan dalam kehidupan awak, pergi sini tapak pelupusan sampah, pergi sini tapak pelupusan sampah. So, persekitaran kita tidak sihat. Okey, sebabnya apa? Sebab banyak sampah dalam negara kita. Masyarakat kita suka buat sampah, dia tak nak guna semula, dia tak nak kurangkan, dia tak nak kita semula. Okey, setiap satu tapak pelupusan berkeluasan antara 20 hingga 150 ekar, iaitu lokasi dan juga sampah. Cuba bayangkan sekeliling awak penuh dengan sampah. Jadi untuk mengelakkan berlakunya lambakan sampah suatu hari nanti, jadi berfikirlah
dengan bijak sebelum membuang sesuatu sampah. Oleh itu, idea inovatif penting untuk meningkatkan amalan bumi hijau. Idea yang inovatif dan bersesuaian dapat membuka lembaran baharu kepada masyarakat supaya mengamalkannya dengan lebih meluas dan bersungguh-sungguh. Selain mengekalkan bumi hijau, amalan tersebut boleh menjadi sumber ekonomi baharu. Okey, antara idea inovatif bagi pengekalan bumi hijau, yang pertama, menghasilkan barang baharu yang lebih bernilai. Okey, bahan buangan dan barangan terpakai yang direka cipta semula boleh dijadikan sebagai cenderamata, memproses sisa buangan sebagai satu sumber ekonomi dan juga menghasilkan baja kompos daripada sisa makanan. Okey, kalau tengok gambar kat situ, dia menggunakan semula tayar yang sudah tidak digunakan menjadi pasu bunga. Okey, ini juga boleh dijadikan sebagai satu sumber ekonomi, jual kepada orang lain lah. Okey, idea seterusnya, mengadakan pertandingan iaitu program Green School ataupun Zero Waste Campus di sekolah atau di institusi pengajian tinggi, pertandingan penarafan bandar terbersih iaitu Clean City Award, pertandingan inovasi berasaskan barangan buangan. Okey, kita mengamalkan ataupun mengadakan kempen lah, kempen Save Earth ke Go Green ke. Okey, itu antara contoh aktiviti yang boleh digunakan. Dan yang ketiga adalah penggunaan pelbagai media. Hebahan kesan positif tentang keperluan mengekalkan bumi hijau yang merupakan satu aset negara yang berharga, iaitu program seterusnya, program reality television tentang amalan bumi hijau. Okey, kalau sebelum ni mungkin program reality television berkenaan dengan Dewi Remaja, nyanyian. Okey, tapi cuba kita buat satu program reality television berkaitan dengan amalan bumi hijau, berkaitan dengan bagaimana nak menghasilkan barang baharu menggunakan barangan-barangan kita semula pun boleh juga. Okey, seterusnya menyiarkan klip video, drama pendek dan iklan berkaitan dengan amalan pengekalan bumi hijau. Jadi kita menggunakan pelbagai sumber media lah. Kita ada Facebook, kita ada laman web, kita ada Twitter, kita ada Instagram. So laman web ataupun sumber media tu kita boleh jadikan sebagai tempat untuk kita membuat hebahan. Okey. Generasi muda akan mewarisi alam ini pada masa akan datang. Siapa generasi muda? Awak lah. Okey. Jika terus dipelihara, alam yang kaya dengan kehijauan dan udara yang segar dapat terus dinikmati tanpa sebarang gangguan. Amalan hijau juga memberikan kesan positif jika semua pihak berganding bahu melaksanakannya. Okey, apa kesan kalau kita amalkan amalan bumi hijau ni? Yang pertama, kita dapat menjamin kesihatan rakyat. Macam tadi saya kata, kalau di sekeliling kita dipenuhi dengan sampah, jadi kesihatan kita juga terganggu disebabkan oleh pencemaran tu tadi. Okey, yang kedua, dapat memelihara flora dan fauna. Kurangkan tadi aktiviti penebangan pokok. So kita dapat pelihara flora dan dalam masa yang sama kita dapat pelihara fauna lah yang duduk di dalam hutan tu, yang dijadikan sebagai habitat. So bila pokok-pokok tu dipelihara, habitat mereka pun tidak akan pupus. Okey, seterusnya, mengawal keseimbangan ekosistem, meningkatkan imej negara, membersihkan dan menceriakan persekitaran dan mengurangkan kesan rumah hijau. Kesimpulannya, semua pihak perlu berganding bahu bagi mengekalkan bumi hijau. Kita pasti berasa gembira dan bersyukur jika alam yang didiami ini akan kekal hijau. Nilai kerjasama antara semua pihak dapat menjamin usaha mengekalkan bumi hijau yang berterusan. Nilai rasional perlulah menjadi amalan setiap kali menggunakan sesuatu barang, terutamanya kesannya terhadap alam sekitar.
nilai patriotisme dalam menyahut usaha kerajaan bagi memastikan kehidupan sekeliling terus terurus, dan nilai kepercayaan kepada Tuhan dapat mengukuhkan usaha menghargai alam sekitar. Baik, kita tengok kepada pengukuhan pada muka surat 121 dalam buku teks anda. Okey, teliti maklumat di bawah yang berkaitan dengan beg plastik, kemudian jawab soalan yang diberikan. Okey, diberi satu gambar rajah berkaitan dengan beg plastik. Okey, kandungan bahan yang ada pada beg plastik, penggunaan beg plastik sebanyak berapa beg. Okey, lebih 5 trilion beg plastik digunakan di seluruh dunia setiap tahun. Okey, kesan penggunaan beg plastik juga ada dinyatakan di situ. Jadi kita tengok kepada soalan yang dia bagi, senaraikan amalan yang boleh dilakukan bagi mengelakkan penggunaan beg plastik. Okey, so saya letak kat sini. Yang pertama, menggunakan beg kertas. Okey, kalau kita tahu beg kertas ni, kertas lebih senang diurai berbanding dengan plastik yang tidak boleh diurai. Okey, seterusnya menyimpan beg kita semula di dalam kereta. Okey, jadi kalau awak nak pergi keluar di mana-mana, beg dah sedia ada dalam kereta, jadi memudahkan untuk awak membawanya masuk ke kedai ataupun ke pasar raya sekiranya nak beli beberapa barang. Okey, dan yang ketiga, membawa sendiri beg semasa membuat perbelanjaan. Maksudnya kita tidak perlu meminta beg plastik di kaunter-kaunter pembayaran. Okey, itu untuk soalan pertama. Tengok soalan kedua. Uraikan kepentingan menghentikan penggunaan beg plastik. Okey, apa kepentingan kalau kita menghentikan penggunaan beg plastik? Okey, dekat sini saya buat. Yang pertama, kita dapat kurangkan pencemaran sisa pepejal. Seperti yang telah diterangkan tadi, plastik merupakan satu bahan yang tidak boleh diurai ataupun dilupuskan. Okey, seterusnya dia boleh menyelamatkan hidupan laut yang sentiasa menganggap plastik sebagai makanan. Kalau awak tengok ada video-video yang memaparkan hidupan laut terperangkap dalam plastik makanan. Ada yang termakan, ada yang penyu dia punya hidung termasuk straw. Okey, itu semua disebabkan oleh bahan-bahan plastik yang dibuang di laut. Dan yang ketiga, dapat mengurangkan lambakan sampah yang tidak boleh dikitar semula. Okey, soalan 3. Cadangkan idea inovatif bagi mengurangkan penggunaan beg plastik dalam usaha mengekalkan bumi hijau. Okey, kat sini antara idea dia adalah membawa bakul ataupun troli semasa ke pasar untuk mengisi barangan yang dibeli. Maksudnya tak perlu nak guna plastik lah. Okey, masuk semua dalam bakul ataupun troli. Senang untuk kita tolak. Seterusnya, menghentikan pengeluaran beg plastik. Ini adalah mungkin tindakan pihak kerajaan. Ataupun yang ketiga, mengenakan charge kepada setiap beg plastik yang dikeluarkan. Okey, banyak pasar raya yang telah mengenakan charge kepada beg plastik yang dikeluarkan. Okey, contohnya satu beg plastik 20 sen. Okey, alright. Dan soalan terakhir, jelaskan perasaan anda sekiranya amalan tidak menggunakan beg plastik berjaya dipraktikkan. Apa perasaan awak bila awak tidak menggunakan plastik dalam kehidupan harian? Okey, so saya tulis kat sini, saya berasa bangga. Banggalah kan, tak guna beg plastik, dapat jaga alam sekitar. Sekiranya amalan tidak menggunakan beg plastik berjaya dipraktikkan. Hal ini demikian kerana saya dapat mengawal pencemaran alam dengan mengurangkan sisa pepejal yang tidak boleh dikitar semula. Rasa bangga sebab kita dapat selamatkan alam ni ataupun kita dapat kekalkan bumi hijau itu tadi. Okey. Alright. Sehingga bertemu lagi. Terima kasih.